Atia, dia buat apa? Hah? Ni apa tu? Okay, hai, Assalamualaikum. Kembali lagi dalam YouTube channel Nur Haifa. Hari ni Haifa nak share tentang TikTok Shop Indonesia yang telah ditutup pada bulan lepas. Okay, Haifa tahu video ni agak lambat sikit untuk Haifa upload, okay? Tapi tak apa, Haifa akan kupaskan sikit tentang TikTok Shop Indonesia yang telah pun ditutup. Korang boleh Google, korang akan nampak lah banyak sebab sebenarnya kenapa tutup TikTok Shop. Okay, diorang masih boleh gunakan TikTok untuk bersosial, tetapi untuk berjual beli dekat TikTok Shop dah tak boleh. Okay, maksudnya beg kuning tu dah tak ada dah. Okay, so kenapa? Okay, salah satu puncanya adalah kerana mengganggu ekonomi penjual-penjual lokal mereka. Okay, penjual-penjual tempatan mereka lah. Sebabnya bila dekat TikTok Shop ni ada banyak persaingan dari segi harga. Harga kat TikTok Shop sangatlah murah dan menyebabkan sangat-sangat murah. Okay, harga memang kalau kita boleh tengok sangatlah beza dia punya antara dekat kedai dengan dekat TikTok Shop. Lagi-lagi dekat TikTok Shop ni ada macam-macam diskaun lah ada dekat TikTok Shop ni. Okay, menyebabkan kerugian yang besar kepada penjual-penjual yang ada kedai yang memang menjual di kedai. Okay, mereka kena fikirkan tentang kos nak bayar sewa kedai, okay, nak bayar gaji pekerja, nak bayar bil elektrik dan sebagainya. Okay, tetapi berbeza dengan orang yang menjual dekat TikTok Shop, mereka tak perlu fikir semua tu sebab diorang boleh berjual beli di rumah pun tak apa. Okay, diorang boleh jual beli dekat rumah sahaja tanpa mengira kos-kos yang lain ni. So sebab tu diorang boleh jual dengan harga yang murah dekat TikTok. Lepas tu ada lagi sebab lain lah kenapa TikTok Shop tutup, disebabkan diorang punya menteri cakap, okay, dalam satu petikan lah Haifa ada baca, dia punya peraturan dia, kalau bersosial media ni tak sepatutnya ada jual beli, tetapi dekat TikTok Shop ni, okay, boleh jual beli. So itu sebenarnya dah langgar peraturan media sosial mereka lah, undang-undang dekat negara mereka lah. Okay, so disebabkan tu menyebabkan menteri tu suruh, okay, Menteri Perdagangan, kalau tak silap Haifa lah, Menteri Perdagangan mereka suruh TikTok Shop ni asing, jadikan sebagai e-commerce. Maksudnya macam Shopee, macam Lazada kan. Dia e-commerce, maksudnya platform memang untuk jual beli saja, dan asingkan daripada social media. Maksudnya tak bergabung lah dua ni, asingkan kan. Jadi menyebabkan terpaksalah tutup dulu buat sementara waktu TikTok Shop ni. Lagi satu puncanya adalah kerana privacy. Okay, data-data privacy. Bila kita menjual dekat TikTok Shop ni, sebenarnya privacy tu sangat-sangatlah tidak selamat sebab kita berjual beli dekat social media. Social media ni memang mengambil data-data pengguna lah dan juga data-data pembeli semualah. Okay, so dia agak berisiko tinggi lah. Bagi mereka itu adalah satu benda yang tak sepatutnya berlaku dan sangat-sangatlah bahaya dari segi melindungi data-data privacy ataupun data-data peribadi pengguna-pengguna TikTok. Okay, lepas tu ni antara yang Haifa senaraikan je tak. Haifa pun dah tak ingat dah sebenarnya. Dah tak ingat sangat dah. Banyak lagi sebenarnya punca-punca lain korang boleh tengok. Okay, lagi satu punca yang Haifa pasti adalah kerana diorang terpaksa bersaing dengan supplier daripada China, daripada negara China. Tak boleh bersaing secara sihat sebab permainan harga, macam yang kita cakap tadi daripada awal kan. Permainan harga tu sangat-sangat ketara lah. Beza harga tu sangatlah ketara. Okay, kalau kita tengok dekat Shopee Malaysia pun ataupun TikTok Shop Malaysia pun ada je peniaga daripada negara China, tapi akaun tu dikawal oleh orang ataupun penduduk di negara kita. Maksudnya memang benda tu daripada China, tapi dia punya pekerja dia mungkin duduk dekat Malaysia, macam tu. Okay, so itu memang satu benda yang sangat tidak sihat lah. Okay, lagi-lagi Indonesia ni dia negara yang besar, jadi bila TikTok Shop ni datang, okay, dia memberi kesan yang sangat besar juga kepada penjual di negara Indonesia. Okay, so macam mana kalau benda ni jadi dekat Malaysia? Macam ni dari segi pendapat Haifa lah. Sebenarnya TikTok Shop mereka tak ditutup, tetapi sedang dibangunkan dengan fungsi yang lebih
lebih elok lah, maksudnya macam yang menteri diorang nak, maksudnya nak asingkan tu kan. Maksudnya mungkin lepas ni TikTok Shop Indonesia ni dia ada satu khas e-commerce platform dia. Maksudnya dia ada website dia sendiri, dia punya apps yang memang khas untuk jual beli macam Shopee, macam Lazada. Okay, Haifah rasa dia macam tu. Okay, sebab kalau katakan sekarang ni dia ban TikTok Shop tu, maksudnya dia nak hapuskan TikTok Shop tu, tak boleh. Sebab benda tu adalah satu, orang kata apa, teknologi. Tak boleh nak menidakkan penggunaan benda-benda baru, teknologi-teknologi baru kan. Macam kiranya macam TikTok ni, dia adalah satu benda yang baru. Macam dulu orang guna MySpace, lepas tu orang guna Friendster, zaman-zaman Haifah dulu lah Friendster. Lepas tu orang guna Facebook, daripada Facebook pergi ke Twitter, daripada Twitter pergi ke Instagram. Lepas tu sekarang Instagram kepada TikTok, TikTok kepada Thread kan. So dia, benda-benda baru ni adalah benda yang perlu di-explore dan kita tak boleh nak bendung. Kalau kita bendung dia pun, macam mana pun dia akan tetap mengalir ke pengguna-pengguna juga. Macam tu. Okay, so memang tak boleh nak dibendung. Teknologi ni kita kena sentiasa ikut teknologi. Lagi maju teknologi, lagi perlu, lagi cepat kita kena ikut dia. So, kalau menteri mereka nak hapuskan tu memang agak mustahil lah. Kalau nak hapuskan terus tak boleh guna TikTok Shop tu agak mustahil. Tapi saya rasa mereka akan mengikut arus pemodenan. Okay, diorang akan ikut arus semasa. Okay, diorang tak akan ketinggalan, diorang tetap akan ikut. Cumanya diorang nak buat mengikut kepada diorang punya peraturan negara mereka. Okay, so macam Malaysia pun mungkin satu hari nanti kita pun tak tahu kalau Malaysia pun nak ikut macam TikTok Indonesia, maksudnya ada e-commerce khas untuk TikTok. Okay, sebab apa yang Haifah nampak sebenarnya TikTok Shop ni bagus, cumanya macam Haifah cakap lah, dia ada perbezaan harga yang sangat ketara, itu je. So kalau katakan TikTok Shop nak asingkan nanti buat e-commerce platform pun, benda tu tetap akan memberi kesan kepada penjual-penjual tempatan mereka kan. So kalau Haifah rasa lah, ni bagi pendapat Haifah, kalau diorang nak lebih, orang cakap apa, nak menjaga diorang punya ekonomi penduduk tempatan mereka, Haifah rasa diorang kena hadkan ataupun diorang kena ada undang-undang tentang harga tu lah. Maksudnya kena ada peraturan untuk jual beli dekat platform e-commerce TikTok tu. Diorang kena ada peraturan dari segi harga. Okay, kalau seller tu jual barang dengan harga murah sangat, mungkin ada satu bahagian di TikTok Shop tu yang review benda tu, macam kenapa harga ni murah sangat kan, okey ke tak harga murah sangat ni, tengok. Mungkin orang boleh review ataupun hold dulu produk tu daripada terjual kan, daripada dijual oleh seller kan. Macam tu lah, maksudnya kena review dulu sebelum produk tu boleh dipublish kepada dalam e-commerce tu lah. Kalau ikutkan dulu, sebab Haifah pernah kerja dalam bidang e-commerce ni. So dulu pun Haifah ingat lagi masa Haifah pernah buat listing produk, okay, masukkan dalam platform Lazada. Haifah tak ingat platform apa, 11 Street ke Lazada ke 11 Street, tak ada dah. Okay, Haifah tak ingat. Tapi sebelum kita nak sebelum produk kita tu publish, okay, dia akan direview oleh diorang punya staff lah, maksudnya staff yang terlibat dengan bahagian untuk produk listing ni. Okay, so mungkin kena ada TikTok Shop Indo mungkin akan buat review dari segi harga juga. Saya rasa tu penting lah, sebab sekarang ni diorang punya masalah dari segi harga yang sangat-sangat rendah tu yang mengganggu penjual-penjual tempatan ni kan. So macam tu lah. Okay, mungkin diorang juga boleh buat macam macam e-commerce Cina. Okay, macam kalau siapa tahu macam Taobao ataupun 1688 tu kan. Okay, yang itu diorang mungkin boleh cuba untuk hasilkan e-commerce yang macam tu. Maksudnya orang luar boleh beli dekat diorang punya platform Indonesia ni lah, boleh beli. Okay, tapi penduduk Indonesia dia tak boleh membeli dari luar. Maksudnya, faham tak? Diorang boleh beli untuk barang-barang dalam Indonesia, tapi orang luar pun boleh beli juga. Okay, tapi orang Indonesia ni diorang tak boleh beli kat luar. Tak, maksudnya tak boleh beli barang daripada negara-negara lain. Mungkin diorang boleh buat sistem macam tu, sebab sistem kalau China, diorang ada e-commerce diorang ada khas tau. E-commerce diorang khas untuk diorang punya penduduk saja. Lepas tu untuk orang yang luar yang nak beli dekat China. Lepas tu untuk supplier-supplier yang nak beli dekat China. Maksudnya supplier luar lah yang nak beli dekat diorang punya platform lah, China punya kan. Nak beli kat situ, diorang ada platform yang berasingan. Okay, tapi
untuk buat benda ni sebenarnya makan masa juga kan. Malaysia ada je yang ambil daripada supplier daripada China kan. Ada je. Haifa yakin antara Haifa punya penonton Haifa ni ataupun siapa yang tengok YouTube Haifa ni, korang ada juga yang pernah ambil barang-barang daripada Taobao, 168, Alibaba ke kan. Korang ada juga kan. So macam Indonesia, mungkin diorang boleh cuba untuk buat yang macam negara China buat. Diorang punya platform, sebab Indonesia ni negara besar dan mostly ada juga orang, maksudnya rakyat-rakyat Malaysia yang menjual barang-barang kat Malaysia ni, diorang punya supplier daripada Indonesia. So mungkin diorang boleh cuba untuk buat satu website khas, okay? Untuk bagi orang Malaysia, orang Singapura, orang Brunei ataupun orang Thailand kan, beli dekat Indonesia macam tu. Thailand kira besar jugalah. Thailand tak payah kot. Thailand kita yang ambil daripada Thailand kan. So macam Malaysia nak ambil dengan Indonesia. So buat satu website khas untuk orang Malaysia ni beli dengan Indonesia. Tapi Indonesia tak boleh beli daripada luar, maksudnya, faham tak? Sebab diorang kan nak jaga diorang punya ekor niaga diorang kan. Okay, lagi satu, mungkin juga diorang boleh hadkan untuk orang yang nak menjual nanti dekat diorang punya TikTok Shop yang terbaru nanti. Diorang kena hadkan, diorang kena buat peraturan yang lebih ketat. Contohnya, mungkin orang yang menjual tu perlu ada kedai ataupun perlu ada sijil niaga macam SSM ke apa kan. Nak daftar tu kena ada 2 benda tu. Macam TikTok Shop kita pun macam tu juga kan. TikTok Shop Indonesia Haifa tak pastilah, tapi diorang mungkin kena buat macam tu dah. Lepas tu mungkin kena guna ID warga negara Indonesia. Tak boleh guna ID daripada negara-negara lain macam tu kan, untuk mengelakkan daripada peniaga dari China menjual dekat Indonesia. Okey, tapi Haifa boleh rumuskan macam mana pun kalau kita ada satu e-commerce pun, macam sekarang ni ada TikTok Shop pun, okay, ada je yang bukan daripada negara kita yang menjual dekat dalam kita punya e-commerce ataupun dekat kita punya social media ni, TikTok Shop ni lah ada je yang bukan daripada negara kita sendiri pun. Yang tu diorang adalah trik-trik diorang. Diorang nak menjual tu macam dekat Shopee lah. Kalau kita tengok pun kebanyakannya daripada negara China juga kan. So memang tak akan lari lah macam mana pun. Tapi mungkin boleh setiap bulan mungkin boleh keep on reviewing penjual-penjual yang menjual dekat TikTok Shop macam tu. Macam sekarang TikTok Shop Malaysia pun banyak peraturan kan. Kalau salah jual produk sikit kena violation, kalau salah kategori pun kena violation, sebab diorang nak kawal benda-benda ni lah sebenarnya. Okay, so kalau Malaysia jadi macam ni satu hari nanti, okay, korang kena bersiap sedia lah. Haifa bukan nak cakap Malaysia akan mengubah, tapi kita tak tahu sebab setiap zaman, setiap tahun akan ada perubahan kan. Maksudnya setiap teknologi tu dia akan ada pengakhiran. So macam TikTok ni kita tak tahu sampai bila dia akan berdiri dekat dalam industri jual beli online ni, okay. So kita pun tak tahu sampai bila dia akan ada, dia akan wujud. Mungkin lepas ni akan ada satu pula lain, apps lain pula yang akan lebih hebat daripada TikTok Shop. Kita tak tahu guys. So masa tu orang dah tak kisah dah pasal TikTok Shop, orang dah beralih kepada medium yang lain. Macam tu lah. Dulu orang suka beli kat Shopee. Mula orang suka beli kat Lazada. Lepas tu adanya Shopee, bersaing lah dua ni. Okay, so orang banyak beli kat Shopee. So sekarang orang dah tak banyak beli kat Shopee, orang banyak beli kat TikTok Shop. Macam tu. Okay, mungkin ada yang masih guna Shopee, tapi dia tak banyak macam dekat TikTok Shop. TikTok Shop ni dia sebab dia lagi best, sebab dia ada kuasa, apa orang cakap kuasa viral tu. Maksudnya kuasa daripada influencer, tiktokers yang promote barang-barang tu. Lepas tu dia ada pula program affiliate yang orang kalau promote video tu, promote produk tu dekat video diorang akan dapat commission. So itu menyebabkan barang-barang dekat TikTok ni orang suka beli. Sebab ada yang mempromote, ada yang tiktokers, ada influencer ataupun selebriti TikTok yang promote benda-benda ni, yang menaikkan sesuatu produk dekat TikTok tu, menyebabkan penjual-penjual, maksudnya barang-barang dekat kedai-kedai ni orang pandang sepi. Katakan satu hari nanti tiba-tiba TikTok Shop dah tak ada kat Malaysia kan, korang nak buat apa? So sebenarnya kita sebagai penjual, sebagai seller, kita sebenarnya kena ada backup plan. Okay, kita tak boleh fokus dekat satu benda je. Memang sekarang ada TikTok Shop. Okay, kalau lepas ni TikTok Shop tak ada, korang nak apa sebenarnya? Okay, korang nak beralih kepada apa? Kalau tak ada dah affiliate program tu, korang nak beralih kepada apa? Macam tu lah. Okay, so sebenarnya kita kena fikir banyak lagi cara lain untuk jana duit tu. Korang boleh tengok affiliate program yang lain, ataupun korang boleh cuba untuk jadi penjual. Okay, mungkin secara dropship kan. So macam tu lah. Mungkin korang boleh cuba untuk
Apa lagi ya? Gunakan social media ni sebagai, sebab apa benda pun platform e-commerce ke apa ke, dia akan ada dia punya season lah, kita cakap kan. Dia akan ada dia punya waktu kemuncak dia, lepas tu dia akan ada waktu penurunan dia, waktu dia dah suang-suang kuku macam tu kan. So sebenarnya yang penting korang kena gunakan social media tu untuk bagi tahu apa yang korang ada, apa yang korang jual, ataupun apa yang korang punya servis. Macam tu korang kena bagi tahu sebenarnya. Gunakan social media tu. Kalau beg kuning tu tak ada pun, korang kena promote apa yang korang jual, apa benda-benda yang korang nak tunjuk tu lah, supaya orang tahu. Walaupun satu hari nanti TikTok Shop tak ada, orang tahu oh dia ni jual sambal ni. Dulu dia suka buat video pasal sambal. Macam tu, okey. Dulu dekat IG pun dia jual sambal. Sebab dulu zaman-zaman tak ada TikTok ni, orang banyak jual dekat IG tau. Orang buat video macam tu. Okey. So, macam itulah cara dia. Lagi sebab kita nak buat bisnes, kena ada banyak backup plan lah. Macam tu sebenarnya. Okey, so apa lagi Okay, so yang pasal TikTok Shop Indonesia tu, Haifah rasa memang akan adalah. Mungkin kita tak tahu kan, sebab sekarang ni nak dekat dah 11.11 sale. Selalu 11.11 ni adalah hari di mana Shopee, Lazada ataupun mana-mana lah syarikat yang menjual, dia akan buat sale kau-kau waktu 11 November 11.11. Okay, sale 11.11 tu lah. Okay, so Haifah harap lah kan, mungkin kita tak tahu TikTok Shop tu akan ada pada 11.11 ataupun tahun depan baru ada. Sebab nak memulakan ataupun nak membuat website dengan apps untuk e-commerce tu sebenarnya makan masa. Tapi sebab kan sekarang ni diorang dah ada dah, maksudnya bagi Haifah diorang dah ada dah apa orang kata, apa kita panggil lah, dia punya structure benda tu. Maksudnya diorang dah pernah ada dah TikTok Shop tu. So diorang tinggal nak buat kepada satu medium lain, nak strukturkan balik, tambah lagi fungsi-fungsi baru kat situ. Kan. So macam itulah. So itulah yang Haifah nak share dengan korang hari ni tentang TikTok Shop ni. Okay. So last kali mungkin korang boleh cubalah tengok lagi e-commerce mana lagi yang korang boleh jual. Okay. Mungkin korang boleh cuba eBay. eBay dia ketat kan, dia punya peraturan sangat ketat. Macam itulah yang Haifah nak cuba nak sampaikan tu. Mungkin TikTok Shop ni dia akan jadi lebih ketat lagi lepas ni, dia punya peraturan tu. Okay, sebab dia akan efek ekonomi sesuatu negara yang mempunyai ramai penduduk. Macam Malaysia ni dia ramai juga penduduk, tapi dia tak sebanyak Indonesia. Sebab tu Indonesia ni dia lebih terkesan lah kan. Macam itulah. Okay, so Haifah harap untuk kawan-kawan luar sana yang mungkin daripada Indonesia yang sedang orang kata apa nak mencuba jualan online ni, korang boleh teruskan lagi, cari lagi platform mana untuk korang jana lagi pendapatan. Dan bagi peniaga-peniaga tempatan ataupun peniaga yang belum ada lagi online, korang kena ada platform at least satu e-commerce untuk korang berjual beli, supaya korang tak ketinggalan dalam arus zaman teknologi yang makin laju ni. Yang makin pesat membangun ni. So itu je lah yang Haifah nak cakap. So Haifah harap video ni bermanfaat buat semua. Jangan lupa like, komen dan subscribe. Bye. Assalamualaikum.